Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Okey. Testing. Kan. Okey. Boleh dengar ke saya punya suara? So, dua hari, 3 hari lah saya tak buat lah kan. So, ada sibuk sikit uruskan hal keluarga. So, Alhamdulillah hari ni saya nak buat live. Saya nak tunggu semua tidur dulu baru saya buat live lah supaya tenteram sikit lah kan. Okay. Right. So, cuba komen sikit saya punya suara clear ke atau tak clear Alright. So, you all cuba. Okay, sekejap sebab saya kadang handset saya ni tak dengar. Dia tak berapa jelas lah kan. Kalau buat Okay, sekejap. Sekarang baru 11.30. Dan esok cuti kan. So esok cuti pun kita tak ada buat apa kan. Bangun lewat lah apalah kan. So saya hari ni saya nak sharing lah macam mana SKB ni dapat bantu saya buat sale RM6K sebulan dengan duduk rumah je kan. So tak apa, saya nak sharing lah macam mana saya boleh terjebak kan. So benda tu adalah benda yang bukan suratan, tapi ianya betul-betul the real lah kan. Macam mana saya boleh terlibat dan macam mana saya boleh saya boleh terlibat lah dengan SKB ni kan. Alright. So sekejap saya tengok sini sebab kadang tak berapa clear. Sekarang ni memang virus. Sekarang ni ramai orang dia jenis tak tidur malam kan. Diorang buat sikit lah buat live ni. Alright. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Testing saya punya suara. So kita hari ni saya nak sharing sikit lah saya nak sharing macam mana saya punya di sejenis saya, macam mana saya boleh terlibat dan apa saya punya bisnes sebelum saya join SKB. So cabaran lah So bila sebut dengan bisnes ni, dia tak lari dengan cabaran. So hidup kita pun penuh dengan cabaran jugalah, apatah lagi dengan bisnes, dengan kita punya kita punya sekarang ni dengan PKP lagi kan. Dengan PKP lagi, so memang banyak. Sekarang ni kalau ikut balik dalam berita kan, lebih kurang dalam 40 ke 50% orang PKS ni gulung tikar. Diorang ni tak boleh survive untuk bisnes kan. Nak sustain kan bisnes tu memang satu cabaran yang besar. Lagi-lagi waktu COVID ni, PKP kan, tak boleh nak operasi. Kalau macam farmasi ke kedai runcit ke okey lah. Tapi kalau macam orang yang buka kedai baju kan, orang yang kedai makan pun dia take away je kan. Macam kedai kasut, kedai handset. So benda-benda tu banyak menjenjas lah diorang punya pendapatan kan. So nak tak nak diorang kena survive jugalah macam mana kan. Sebab kita tengok sekarang ni kalau ikut dalam surat khabar lebih kurang dalam 200 lebih lah orang bunuh diri kan disebabkan PKP. So diorang ni tak ada duit kan, diorang ni tak ada diorang ni tak ada ni lah, tak boleh nak survive kan untuk bisnes semua. So yelah, PKP tu pun satu hal jugalah kan. PKP tu satu hal juga. Cuma kita kena fikir lah kan, bunuh diri ni bukan salah satu jalan terakhir kan. Bukan perakhiran hidup kita. Kita tak nak itu, kita tak nak. Memanglah kat dunia ni kita lepas kan, okey lah. Tapi kat akhirat nanti dia akan jadi masalah besar pada kita lah kan. Nak jawab daripada Allah satu hal. Lepas tu orang yang mati dalam keadaan bunuh diri ni kan, tak kira lah apa alasan pun kan, dia akan diseksa bagaimana dia mati dulu. Contoh dia mati dulu dalam keadaan dia terjebak guna kan. So masa akhirat nanti waktu macam tu lah dia kena seksa berulang kali. Kan, berulang kali. So so benda tu dia maksudnya dia mengganggu lah kan. Dia sangat-sangat boleh mengganggu kita kan. Okey. Okey Alright. So testing saya punya suara clear tak?
Okey, so saya kenalkan diri saya Ali Zainal. Kepakaran saya adalah membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memperkasakan kesihatan dan ekonomi rumah dengan produk SKB je. Alright. Okay, thank you pada 3 mata kerana menonton. Okay, cuba komen sikit. Suara saya clear ke atau tak clear? So yang baru menonton ni, jangan lupa untuk like dan follow saya punya page supaya you all tidak ketinggalan untuk mengikuti saya punya perkembangan. Saya update ke apa ke. So kita nak sharing benda-benda yang bermanfaat, insya-Allah. Jom. So hari ni saya nak sharing macam mana saya buat apa? Saya buat dua ni. Satu kat IG, satu dekat Facebook. Sekejap Okey. Okey Saya tak pasti kalau dekat IG ni dia berapa minit je kan. Tapi rasa okey je kot. Alright, so hari ni saya nak sharing sikit macam mana SKB ni dapat membantu saya untuk generate income sebanyak 6K. So actually saya nak sharing dulu macam mana saya boleh terlibat SKB ataupun saya punya story, saya punya live lah kan. Macam mana saya boleh terlibat dengan dunia perniagaan. Alright, so saya bermula semuanya dengan 2015. So actually saya punya start permulaan bisnes saya pada tahun 2015 sampai sekarang lah. So kebanyakan yang bisnes saya buat tu banyak yang tak jadi. Itu memang saya akui sendirilah sebab sebab semuanya datang daripada saya punya attitude saya lah kan. Atau sebab saya tak ada ilmu kan, ataupun saya tak boleh nak tak boleh nak ikut, ataupun mungkin saya tengok orang tu buat bagus kan, saya pun nak ikut kan. So benda tu dia sebenarnya dia memberikan impact pada kita lah kan. Untuk kita, maksudnya tak boleh nak, kalau kita bisnes ni kita memang tak boleh nak tukar-tukar bisnes kan. So kita memang kena sustain betul-betul buat sampai jadi kan. So that's why saya buat. So saya bermula daripada SKB ni. Memang saya start pada tahun 2015. Kan saya start pada tahun 2015. Yang mana tahun 2015 tu yang mana pada tahun 2015 tu saya buat saya betul-betul saya meniaga air masa tu. Saya berniaga air masa tu. So disebabkan masa tu saya adalah kita fikir, aku ni nak side income je kan, aku ni nak ada duit poket je kan. So that's why saya just buat business, buat macam biasa je lah kan. Kita just tolong-tolong je lah untuk buat business pada tahun 2015. So saya sepanjang saya punya keterlibatan saya dalam bisnes, dalam dunia perniagaan ni, saya tak pernah lagi capai 6K. Bukan angka tau. Angka tu beratus ribu. 6K maksudnya saya tak pernah lagi capai saya punya sale ni 6,000 sepanjang mana saya bisnes. You all faham tak? Maksudnya saya jual air, saya jual produk apa kan, semua tak, maksudnya paling kuat pun boleh pergi dalam 1,000, 2,000 kan. So tak banyak. Maksudnya kalau sale kita tak banyak, kita punya profit pun tak banyak lah kan. So bila saya buat itu, saya rasa maksudnya benda ni dia main peranan yang penting untuk kita kena tahu. Maksudnya pemilihan produk tu satu hal dah, lepas tu profit tu satu hal. So saya buat ni. So memang actually saya buat business start pada tahun 2015 sampai sekarang memang tak pernah lagi saya capai 6,000 sebulan. So ini book of record lah pada saya. Walaupun orang cakap 6,000 je pun kan. So 6,000 kan, siapa nak bagi kan, siapa nak buat 6,000 kan. So itu saya punya journey lah, saya punya kisah saya dengan jatuh bangun saya dalam bisnes kan. So paling penting kita buat bisnes ni, kita nak selesaikan masalah pelanggan
kan. So I thank you pada yang menonton di Facebook, thank you pada yang menonton di IG kan. So kita buat bisnes ni untuk kita nak selesaikan ataupun kita nak solve masalah pelanggan kan. Saya pernah jual produk kan. Produk tu dia tak adalah sangat, maksudnya produk tu dia hanya kita jual pada orang yang profit dia memang besar. Saya pernah jual dulu kan, tapi tak pernah lagi saya jual produk yang bukan tak pernah jual, maksudnya tak pernah lagi saya buat sale 6,000 sebulan. Dengan SKB saya tak tahu macam mana saya boleh grow, tapi alhamdulillah lah, semua dengan izin Allah kan. So macam mana saya boleh grow, macam mana saya boleh sale, saya boleh naik kan, walaupun tak banyak, tapi alhamdulillah syukur ada peningkatan kan. Alright, so macam saya jual dulu kan, macam saya cakap 2015 saya start buat bisnes. So tak banyak masa tu saya dalam 1,000 ke 2,000 kan. Tu pun saya kongsi dengan partner lah. Saya kongsi dengan partner saya, maksudnya dorang ni saya bila dapat sale tu saya nak kena bahagikan pada dia. Nak kena bahagi pada dia. Lepas tu saya nak kena share saya nak kena share, nak kena bayar mesin tu kan, satu hal. Lepas tu memang tak banyak. Bila sale kita tak banyak, profit kita tak banyak lah kan. Alright, so saya pernah jual produk kesihatan lelaki lah kan. So sama juga, profit dia memang 40% ke 50% lah. Tapi masalah pada sistem, ataupun kita tak tahu mana untung mana rugi kan. Alright, lepas tu nak kena pegang stok, lepas tu nak kena pergi post, nak kena pergi COD. Saya duduk di Kuala Kangsar kan. So paling jauh pernah saya COD masa tu dekat Ipoh kan, daripada Kuala Kangsar ke Ipoh. So kat situ pun dah tol lagi minyak lagi, sebab kebanyakan pelanggan-pelanggan ni diorang tak nak post, diorang nak COD kan. So saya pun gagal lah start kereta isi minyak pun lebih kurang dalam RM15, RM20 kan. Lepas tu tol lagi pergi balik dah RM7. So memang penat lah. Saya buat seorang-seorang. Nak hantar barang ke ejen lah, apalah. So masa saya buat bisnes, masa tu kawan saya dia founder lah kan, saya jadi leader, saya jadi dealer dia. Actually memang okey lah kan. So saya pun tak track, tapi saya rasa memang tak sampai 5,000 sale saya masa tu kan. Dalam 2,000, 3,000 lah lebih kurang itu. Memang tak banyak. So bila saya rasa macam ni, dia adalah salah satu pencapaian pada saya lah. Walaupun orang cakap alah sale 6,000 je pun kan. Pada saya 6,000 tu memanglah sikit kan, tapi pada saya, orang yang rakyat-rakyat marhain ni, rasa macam banyak, alhamdulillah kan, syukurlah kan, dengan sale kita 6,000, insyaAllah bulan depan kita buat lagi yang terbaik kan. Alright, so bila saya buat tu, saya cuba kan. So tak banyak. Masa saya jual produk tu, saya jadi dealer. Dia jadi cabarannya, maksudnya kita tak tahu nak coach agent, kita tak approach diorang, kita just bagi tahu macam mana kau boleh jual tak kan. So macam-macam hal lah. So tak ada sistem berbanding dengan SKB ni kan. So SKB ni dia memang the best system kan. Kita maksudnya dalam SKB ni yang saya join pada 23 bulan 2, bulan 3 saya start buat duit 3, 4, 5. Alright, so 3, 4, 5 ni saya memang dah start buat duit. So tapi benda tu adalah benda yang pada saya tak mustahil kita nak capai 5,000, 6,000, 10,000 kan. Maksudnya pada saya dia tak adalah susah sangat, tapi kita je kena buat. Kita je kena buat kan. So macam saya sebelum saya join SKB, saya buatlah banyak bisnes kan, tapi ada masalah pada profit kan, ada masalah pada saya pernah jual servis lah kan, servis jadi macam marketer lah kan, kita call orang semua. So dia punya profit pun dalam dia bagi dalam 4% je kan. Harga jual tu dalam 1,000 lebih, RM1,090, tapi kita dapat 4% je. So kalau you all nak jadi dropship ataupun you all nak jadi agent, pastikan you all punya margin tu dalam 10% ke 30%. So kalau bawah 10% ni memang sikit sangat lah. Memang sikit sangat. Pada saya tak baloi lah kan. So kalau kita nak profit tu, pemilihan profit ni penting lah. Dia memang sangat penting. Tapi saya tahu yang makanan ni tak banyak lah. Profit untuk makanan memang tak banyak. Dia tak banyak. Macam ada kawan saya jual kan, dia jual popcorn. Dia punya modal dia dalam
dalam 12 ke 13 ringgit lah. 14 ringgit, sorry, 14 ringgit, jual 18. Maksudnya untung dia masa tu 4 ringgit lah. Tak banyak. Memang kalau jual makanan lah, popcorn ke apa, memang tak banyak profit. So untuk pemilihan produk ni penting, 10 ke 40%. Macam kita di SKB ni, memang profit kita 10% tu paling minimum, 40% tu paling maksimum lah. Alright, so saya balik pada saya punya kisah. Saya jadi dealer masa tu kan, saya nak kena pergi paling sakit saya bila habis kerja kan. Saya terpaksa pergi COD lah, pergi Ipoh lah, pergi Taipei lah, isi minyak tu lah. So itu satu kan, maksudnya saya dapat masa tu memang untung banyak, memang untung dalam 40 ke 50% lah kan. Tapi nak kena bayar tol, nak kena bayar minyak, lepas tu kau punya penat lagi kan. Kadang-kadang customer ni cerewet nak COD depan rumah lah, apalah kan. So apa lagi saya punya kesilapan saya masa tu, bila dapat duit, produk tu saya jual dalam RM80 lah kan, RM80. So bila minyak tol dah, minyak dah RM20, tol pergi balik dah RM10, dah RM50 kan. Saya punya profit masa tu RM40. Kadang-kadang saya termakan modal sekali. Itu masalah. Sebab saya memang kalau macam duit ada kat tangan kan, kita nak kena hasilkan modal, nak kena hasilkan profit kan. So itu memang challenge besar, saya kan masa tu kan. Kadang-kadang termakan modal sendiri kan, belanja makan sana, belanja makan sini lah kan. Lepas habis COD mesti nak makan kan, nak makan petang kan. Kadang macam saya pernah COD masa bulan puasa kan. Wife saya ikut lah. Memang terpaksa ambil guna duit tu semua buka puasa kan. So maksudnya itu the best part saya lah, kelemahan saya tak reti. Bukan tak reti, saya tak tahu, saya tak asingkan antara modal dengan profit. Sepatutnya dapat profit, dapat duit tu saya terus asingkan, tapi saya tak asingkan. Saya bedal je, buat je. So itu kesilapan saya lah. Yang first saya cakap saya penat nak pergi COD, nak pergi post lah, apalah kan. Yang kedua, dia campur antara profit dengan modal. Itu antara kelemahan yang saya duduk lah masa saya jadi agent stokis dulu kan. Bukan itu stokis lah, masa tu saya jadi dealer. So kita tak dapat nak manage betul-betul kan. Actually macam saya ambil dengan kawan saya ni, saya ambil secara saya tak guna duit saya lah, saya ambil kat dia. Lepas tu saya cakap okey, habis jual baru aku bayar kat kau. Itu maksudnya saya consider dengan kawan saya lah. Kawan saya okey je kan. Dia founder kan. So bila jadi macam tu kan, kita rasa syok, dapat duit banyak kan. Terus sedap, aku ada hutang dia, macam mana nak bayar. Sebab duit tu kita dah termakan kan. So that's why masa tu kawan saya cakap okey, tak ada hal lah, maksudnya kau ambil lu barang ni, bila dah habis jual kau bayar kat aku. Ada yang jenis macam tu. Tapi kalau itu kelemahan dia memang sangat-sangat bermasalah. Kalau betul-betul kita tak boleh manage tu, memang masalah. Saya ambil tu yang saya cakap, yang saya nak kena COD, saya nak kena pergi post, saya nak, yang paling penat COD lah, minyak lagi, tol lagi, apalah kan. Lepas tu yang kedua, saya tak asingkan antara profit dengan modal. Modal mungkin lebih kurang dalam RM15, saya untung lebih kurang dalam, kalau saya jual 80, saya untung lebih kurang dalam berapa? RM20, RM65 lah. RM65 tu saya habis bayar tol, bayar minyak, makan. Kadang-kadang tak cukup pun. Saya terpaksa ambil modal tu untuk belanja sekali semua kan. Beli tu, beli ini, tengok habis. So saya rasa macam tak apalah. Bila saya masa tu, dalam mindset saya masa tu, saya fikir tak apalah, nanti bila dapat kan dia, sebab saya ambil ke kawan saya masa tu saya ambil lebih kurang dalam ni lah, saya ambil lebih kurang dalam satu kotak tu, ambil lebih kurang dalam RM15. Dia bagi kat saya, jual 80 kan. So kalau kita ambil 10, 15 kali 10 berapa? Kan. So saya gunakan, maksudnya saya jual satu kotak, dua kotak, tiga kotak, empat kotak, lima kotak ni saya makan sekali modal. Bila 5 kotak yang tak akhir ni, baru saya tarik profit dengan modal sekali. Saya tak guna apa-apa. Saya rasa masa saya guna tu, saya cakap tak apalah, nanti aku jual produk-produk yang habis, yang belen-belen tu, barulah aku rolling balik. Itu kesilapan saya lah. Saya tak asingkan antara profit dengan modal kan. So itu that's why. So saya cakap, susah juga macam ni kan. Lalas tak boleh nak sustain lah, sebabnya ada masalah
ada masalah dalam masa tu kan, macam mana kita nak bina, nak buat benda tu kan. So saya cakap, oh maksudnya bila saya join SKB kan, join SKB ni you all tak payah nak pegang stok kan, tak payah nak pergi post, tak payah nak pergi COD. So memang the powerful dia punya sistem. Nama sistem ni SKB Nexus. SKB Nexus, you all boleh tengok dekat website, memang ada SKB Nexus. And then dia punya apa, hai thank you kepada Isnora kerana menonton kan. Maksudnya dia ada sistem tu. So sistem tu you all memang dapat duit tu bersih, bonus tu bersih. Actually dia ada 2 lah, dia ada 3. Dalam SKB ni dia ada 3 income. Income pertama, kalau you all dapat close, orang yang masuk bawah you all lah jadi agent apprentice, dapat RM10 untuk one closing. And then yang kedua, you all akan menikmati cash wallet. Cash wallet ni kalau you all beli, kalau you all ada buat personal sale, contoh you all beli defend kan, contoh you all beli defend. So defend ni berapa? RM60 kan. So RM60 ni contoh masa tu dia minimum you all punya profit masa tu 10%. So kalau RM60 ni darab dengan 10% dalam berapa? 10% RM6 lah kan. RM6. Tapi kalau defend sekarang ni memang tengah hot lah sekarang ni. Sebab kita buat promosi kan, beli 1 62 100, beli 6 percuma 1, beli 10 percuma 2 kan. Right. So yang ketiga, dia ada bonus leadership. Bonus leadership ni maksudnya kalau ada orang bawah kita yang buat sale ataupun buat jualan, kita dapat pembahagian dia lah. Kita ada buat pembahagian dia. So actually dalam SKB ni dia ada 7 level. Memang best. Saya join kan lebih kurang dalam bulan 3, 4, 5, 6. Maksudnya saya nak faham dengan sistem ni ambil masa jugalah. Kita tak boleh nak faham secara teori tau. Kita kena buat. Kita sendiri kena godek-godek kan. Baru faham. So kalau saya tak faham, saya tanyalah pada saya punya leader kan. So leader saya cakap, macam ni. So maksudnya dia ada leadership bonus. So leadership bonus yang bagus ni. Dia boleh withdraw. Maksudnya SKB dia akan bagi pada 1 hari bulan. Petang tu baru dia akan transfer ke cash wallet lah. So cash wallet ni dia untuk kita punya personal sale. So kalau kita punya macam saya, sekarang ni saya dah pangkat bronze. So kalau bronze ni 25%. So 25% ni darab kalau kita beli produk apa ataupun kita ada orang beli direct dengan kita. Contoh dia ada jual apa, saya jual Pitex kan. Pitex yang produk untuk kecil manis tu, lebih kurang dalam 260 untuk 2 botol. So saya dapat lah 25%. Kalau 10% dah RM26. Kalau 20% dah berapa? Kalau 10% dah RM26 kan. So kalau 20%, 26 dah 52 kan. So kat situ saya dapat lah saya punya margin saya. Tapi dia tak masuk dekat leadership lah, dia masuk kat cash wallet. So dekat leadership bonus ni, dia memang untuk kalau ada ejen kita yang beli bawah kita, so diorang akan dapat lah benefit daripada leadership bonus tu. So bila saya buat kan, saya cakap, saya pun tak sangka kan, saya punya income dah 6K kan. Saya punya income dah 6K. Alhamdulillah, memang saya syukur sangat-sangat kan. Walaupun profit tu tak adalah banyak, tapi Alhamdulillah syukur saya dapat jugalah 6K kan. Sebab saya buat bisnes kan, tak pernah lagi saya capai 6K. Itu yang saya rasa macam sebab jugalah. Tapi Alhamdulillah lah kan, sebab bulan lepas saya buat dalam 3K. Bulan lepas saya buat dalam 3,000. So bulan ni saya buat dalam dah dekat 6,000 dah saya buat. Alhamdulillah, syukur. Ini pun tak habis lagi kan. Ini pun ada lebih kurang 5 hari lagi. Alhamdulillah, memang syukur sangat-sangat kan. Sebab saya target memang bronze. So saya sekarang ni actually untuk SKB ni dia ada 7 level lah. Dia ada SKB SKB apprentice, SKB dia ada achiever, dia ada bronze, dia ada silver, dia ada gold, dia ada spire dan dia ada diamond. So kalau yang first, kalau you all daftar sebagai untuk apprentice nak buat duit kan, dipanggil sebagai membership, you all daftar, you all hanya bayar RM54 40 sen. RM55 40 sen termasuk postage lah. So you all boleh terus buat duit. Ini kalau Sabah Sarawak lebih kurang dalam 65 lah, 65 40 sen. Kan. Alright, so ini you all akan dapat zero ni. So zero ni sebenarnya dia pemanis lah. Dia pemanis untuk apa? Untuk yang macam saya buat sirap tadi, saya letak zero, nak buat dalam masakan pun buat zero. Actually dia ada 3 lah. Dia ada butane, dia ada stevia. Stevia ni memang dia untuk
potong gula lah kan. Lepas tu dia ada kromium ni yang bakar kita punya lemak. So actually untuk yang zero ni dia dia 3 in 1. Dia 3 in 1 sebab tak banyak produk yang ada. Yang kebanyakan produk yang di luar sana dia hanya ada stevia je. Dia ada pemanis, dia tidak ada untuk kesihatan. Macam biotin, dia boleh cantikkan kita punya rambut kan, dia boleh cantikkan kita punya kulit kan. Lepas tu dia boleh bakar lemak kita. So dia 3 in 1 lah. Alright, so untuk yang paling best dekat SKB ni lagi, dia adalah founder dia adalah memang betul-betul seorang doktor. Nampak ini Dr. Syed. Dr. Syed ni dia memang doktor yang pernah berkhidmat di Hospital Pulau Pinang, di Hospital Perlis. So dia memang doktor pakar lah, memang dalam bidang kesihatan. Actually isteri dia, wife dia adalah Puan Kartika. So Puan Kartika ni dia adalah seorang lawyer dan memang ada firma sendiri, dan dia banyak manage pasal company lah. So untuk yang siapa yang masuk bawa jadi SKB Nexus ni, dia akan diberikan training selama 5 hari ke 7 hari oleh HQ lah. So HQ akan guide dia macam mana nak buat, macam mana nak posting. So you all benda ni you all tak nak fikir pasal PyTest. PyTest ni dia produk kita manis kan. Lepas tu kita ada Radiant, kita ada Nutrel. So actually untuk yang produk SKB ni memang semua saya dah guna. Saya dah guna PyTest, saya dah guna Nutrel. Nutrel ni dia untuk sembelit lah, dia untuk pembuangan kita, dia lancarkan kita punya pembuangan, dan dia detox kita punya usus. Kan. Right, so actually untuk yang produk-produk SKB ni memang semua saya dah rasa dan memang sangat-sangat quality. Memang the best produk. Sebab apa? Sebab sebelum diorang nak launch produk ni, dia akan panggil beberapa orang untuk jadikan sampel untuk dia tengok cek darah. Contoh macam Python kan. Dia tengok darah ataupun dia tengok cek gula berapa. Okey, selepas pada dah ambil Python ni, berapa bacaan gula, dia nak tengok situ ada perubahan tak. So kalau ada kesan, dia launch lah produk tu. Dia launch dia produk tu kan. So kita rasa macam maksudnya memang diorang jaga betul-betul kualiti. Saya memang dah rasa produk dia memang terbaik. Memang terbaik. Isteri saya untuk defend ni memanglah, lagi-lagi waktu COVID sekarang ni kan. So saya memang amalkan, isteri saya pun amalkan lah. Untuk defend ni dia dapat protect kita punya paru-paru kita daripada jangkitan COVID-19 yang terus berlulasa, yang sehari kesnya tidak kurang lebih kurang dalam 5,000 ke 6,000 kan. So kita sayang diri kita dan kita sayang keluarga kita. Kita tak nak keluarga kita ataupun diri kita mati disebabkan COVID kan. Alright. So memang produk dia memang quality gila. Memang the best product kan. Sebab apa? Sebab testimonial dia memang banyak. You all tak payah, kalau you all nak buat brand ke ataupun kan, macam kawan saya kan. Kawan saya, saya story sikit lah pasal kawan saya. Kawan saya ni, dia memang buat, bukan kawan saya lah. Saya macam saya punya sebab saya pernah buat kereta sewa dulu. So yang owner kereta sewa ni, dia memang selepas kan diorang ni dah COVID kan. Bila COVID pada tahun lepas, dia memang company dia memang antara yang hampir collapse lah. Sebab ni diorang ni betul-betul yang sewa kereta ni memang banyak main pada foreigner. So bila COVID ni PKP penuh pada tahun lepas, dia terpaksa pulangkan duit pada pelanggan-pelanggan dia lah. So dia switch. Bila dia switch, saya tengok dia punya seragam, dia memang seragam gila lah. Dia buat FB live, buat IG live semua kan. So memang banyak profit tu. Tapi dia kata memang masa dia ambil dengan orang tu, dia tidak ada diberikan training. Maksudnya testimonial dia kena buat sendiri, training dia kena buat sendiri kan. Macam-macam hal. Maksudnya dia kata dia ambil produk orang tu tak ada training apa pun. Dia sebagi kau jual je lah produk ni. So kalau macam kita di SKB ni, kita memang berikan training dan testimonial memang very banyak. Memang sangat-sangat banyak. You all tengok satu-satu kan. Banyak gila kot testimonial dia. So kita boleh publishkan pada pelanggan kita lah kan. Maksudnya memang ada orang pakai produk ni memang dah ada kesan. Gitu kan. Macam saya PyTest. Macam baru ni ada seorang makcik tu, dia beli PyTest dengan saya kan. So actually dia punya dia punya ni nak cerita, dia punya quality produk tu kan saya jual kat dia. Alright, dia ambil 2 PyTest sebab dia kata bacaan gula dia 25%. 25 lah. Bacaan gula dia. Lepas tu bila dia guna PyTest ni, bila dia guna PyTest
bacaan gula dia turun kepada 15. Banyak turun kan, 10% turun kan. So maksudnya kalau Python ni, siapa yang guna Python ni, saya akan guide dia lah. Maksudnya nak cara guna macam mana, nak kena bersenam, nak kena ubah gaya hidup kan. Jaga pemakanan, banyak makan sayur, bersenam, kurang-kurang sehari jalan 15 minit kan. So benda-benda tu sangat-sangat membantu dia lah. 2 minit saja. Dah 30 minit. Alright. So macam kawan saya ni kan, dia buat kereta sewa, memang dah hampir collab lah. Pekerja dia pun terpaksa keluar kan. Dia dia buat produk, dia jual, dia macam-macam lah. Dia jual kambing perap lah, dia jual kerepek pisang lah, apa lah. Tapi dia tak ambil, dia just ambil dulu produk tu. So dah selesai orang habis produk tu, baru dia payment balik lah ke owner tu kan. So apa yang dia kata masa tu, kelemahan dia adalah dia terpaksa rekod tu satu hal. Dia terpaksa training sendiri, dia terpaksa buat training sendiri, dia terpaksa cari testimonial sendiri. Sebab produk-produk baru dalam pasaran ni kebanyakan tak banyak lagi testimonial. Feedback pelanggan tu tak banyak. So that's why kalau kita di SKB ni memang start pada tahun 2009. So maksudnya dah 12 tahun dalam market. Memang dia punya testimonial setiap produk memang banyak gila. Macam Defend. So Defend ni kita memang dah ada result. Orang yang ambil Defend ni dia pulih daripada COVID. Satu. Yang kedua, orang yang ada ambil vaksin, sebelum ambil vaksin memang dia ambil Defend. Sebab sedia maklum, kalau kita ambil Defend, kalau kita cucuk vaksin, kebanyakannya ada side effect lah. Macam demam ke, macam sakit kepala ke. Macam saya punya isteri saya kan, abang kakak dia banyak frontliners lah. So memang diorang ni alami demam, batuk dan sebagainya lah kan. So bila diorang makan Defend ni, tak ada apa-apa side effect. Maksudnya vitamin C, buah kamu-kamu, cendawan susu harimau tu memang sangat-sangat membantu dia untuk kuatkan sistem imun dia. So that's why dia tidak ada apa-apa side effect. Kalau you all ada tengok dekat, saya ada posting pasal Pak Nil punya testimonial kan. So macam mana seorang tu, ahli keluarga dia kena positif kan. So alhamdulillah, asbab diorang amalkan Defend ni, diorang semua daripada COVID kan. Lepas tu ada seorang tu macam-macam, dia untuk eczema okey, untuk asma okey, untuk restung pun okey juga, alhamdulillah kan. Alright, so you all ada soalan nak tanya? Soalan tanya. So kawan saya ni dia jadi tu kan. Besok belum lagi isu orang pembuangan harga. So pembuangan harga ni memang banyak terjadi pada sistem-sistem yang guna sistem ejen dan stokis. So itu itu yang saya boleh sharing kan. Maksudnya saya tak cakap lah sistem agent stocker ni tak bagus. Actually bagus, okey je kan. Sebab dia sistem agent stocker ni memang dah lapuk, memang dah lama kan. So apa yang kelemahan dia adalah takut kan, dia akan ada jenis-jenis certain perangai ni yang jenis buang harga. Dia tak boleh jual produk tu, dia buang harga. Contoh yang banyak jual ni, ni lah geng-geng yang dapat murah lah, macam master stokis ke stokis kan. So diorang produk tu diorang tak dapat jual, diorang buang harga. So kalau kita di SKB ni memang tak ada kita nak pegang stok kan. Tak ada nak pegang stok sebab semuanya HQ yang post. You all just update dalam sistem je. Update dalam sistem je. So senang je benda tu kan. Maksudnya kita tak payah nak buang masa pergi post. Macam saya dulu kan, pengalaman saya pergi post masa PKP ni lah, masa wife saya meniaga bisnes online kan. Saya pernah hantar barang dia sejam setengah nak kena tunggu dekat JNT tu. Ya Allah, nak kena beratur lagi kan, dengan SOP lagi. Memang leceh lah. So lagi-lagi kita lockdown tak tahu sama ada sambung ke ataupun tak sambung lockdown ni kan. So kalau sambung memang just preparation lah. So you all hanya daftar sebagai membership dan terus buat duit. So HQ bagi training sebab selama 5 hari ke 7 hari lah. You all dapat ni RM50, RM55, 40 sen, dan you all terus buat duit dengan SKB. So saya cakap berdasarkan apa yang saya dah ada result. So saya rasa nak dapat 3,000, 5,000 sebulan ni alah senang gila. Tapi kena buat team lah. Buat team kan. Macam saya ada group sale dan saya ada personal sales. Personal sales saya yang beli direct bawah saya lah. Yang group sale ni maksudnya kalau ada team saya yang buat sale, so dia masuk kat kita jugalah kan. Alright, so itu memang senang gila. You all tak payah nak pegang stok. Sebab kalau nak pegang stok ni memang macam kawan saya ada seorang tu,
dia memang sebagai stokis kan, stoki kemas stoki kan, memang dia kata, oh dah lah barang tu kau nak kena pegang. Lepas tu bila rumah kau ni tak boleh nak menampung untuk penyimpanan barang tu, kau terpaksa ambil ni, kau terpaksa sewa short lot kan. Short lot tu nak kena sewa bil air, bil api, deposit lagi. Lepas tu pekerja kau kena hire staff untuk jaga kau punya stok tu kan. Kalau dapat staff yang okey tak apalah. Kalau jenis dapat staff yang jenis penyangak kan, jenis rembat je stok kan, susah juga kan. So dia kata kalau yang buka kedai nak semata-mata nak simpan stok ni, dia kata overhead dia memang tinggi lah. Memang tinggi lah. So kalau dalam SKB ni, you all tak payah. Macam saya kan, saya tekan-tekan dapat duit, tekan-tekan duit masuk, tekan-tekan duit masuk. So dengan SKB, so memang saya punya sales sekarang ni dah RM6,000 Alhamdulillah kan. Terus dia proses lah kan. Kita tak boleh nak terus laju, maksudnya terus dia proses satu. Sebab bisnes ni dia macam naik tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3 kan. So terus dia proses insya-Allah. Kita benda tu benda yang sangat-sangat saya rasa senang berbanding saya buat bisnes kan. Sebab saya gagal dalam bisnes dulu bukan sebab apa, sebab that's why mungkin salah diri saya sendirilah. Lepas tu tidak ada sistem yang bagus. Macam saya cakap tadi, saya macam saya COD, saya campur duit modal dengan duit profit. Dengan modal sekali aku sebat beli makan lah, kokori pisang lah, belanja makan lah, apalah kan. So memang susah. So kalau dengan SKB ni, bila you all dapat tu memang bersih. You all tak payah nak fikir nak restock, you all tak payah fikir nak asingkan duit modal lah, apa tak payah. Ambil tu bersih, 1,000 lah dapat, 1,500 lah dapat profit. Nampak kan. Macam saya punya, sebab actually kita memang ada buat dengan Google Meeting lah dengan otak-otak SKB dulu kan. So diorang beritahu sejak sebelum pelaksanaan SKB next ni, diorang ni memang stokis. So stokis ni memang kena pump 5,000. Kena pump 5,000. So dia kata kan, memang dia tak nampak dia punya profit tu. Ini kelemahan. Maksudnya diorang dah setiap bulan diorang kena restock 5,000. Lepas tu dia kata kadang-kadang kan, profit tu diorang tak tahu berapa. Kadang-kadang diorang tak nampak sebab diorang kena berikan priority pada restock. Sebab setiap bulan diorang kena restock 5,000. Kalau tak restock memang kena downgrade lah, ataupun kena terminate ke apa. Dah ada berapa tempoh semua. So bila dia kata, bila dilaksanakan sistem SKB Nexus ni, memang saya memang senang gila lah. Korang boleh tengok trace korang punya group sale, siapa yang buat sale, siapa yang tak buat sale. You all boleh tengok you all punya personal sale berapa, you all boleh tengok leadership bonus semua berapa. Semua ada. Kan, hanya daftar RM55 40 sen, you all dah boleh terus buat duit. Senang ke? Senang kan. Senang je, tak susah pun kan. Yang penting kita ada kehendak. Macam saya, siapa yang masuk ejen saya akan call dan saya akan tanya kan, kenapa dia buat bisnes, apa yang drive dia. So itu benda-benda teknikal lah kan. So bila you all daftar, you all HQ akan training sebanyak 5 ke 7 hari lah untuk you all masuk, dan terus je buat duit kan. Zaman sekarang ni terus buat duit. Ada orang cakap lah baik jadi founder lah apa. Saya seumur hidup saya memang tak pernah jadi founder lah. Saya jual produk orang je kan. So saya pun memang ada pengalaman lah. Kawan-kawan saya yang jenis founder not fun kan, bukan founder not fun lah, dia adalah berapa hal kan, tukar-tukar kan semua kan. So saya nampak sini bukan, it's not easy lah. Kalau nak jadi founder ni, it's not easy. Banyak benda you all kena fikir. Contoh saya bagi macam ni ya. Orang yang jual nasi lemak kan, orang yang jual nasi lemak, apa kriteria orang yang jual nasi lemak ni? Yang firstly, you kena pergi pasar, kena beli ikan bilis, kena beli apa lagi, cabai kering, kena beli beras kan, kena bangun pagi, bangun pukul 3 pagi kau masak. Kau nak jual nasi lemak, mana boleh kau bangun lepas subuh kan. Korang kena bangun pukul 3 pagi, 4 pagi kan, kena blend, kena masak nasi, goreng ikan bilis, lepas tu apa lagi, rebus kacang kan, kena lap daun pisang kalau tak daun pisang kan. Itu yang first. Susah tak? Rasa macam leceh kan. Yang kedua, mana lebih mudah? You all pergi dekat makcik tu, cakap, makcik saya nak jadi ejen makcik jual nasi lemak. Makcik jual kat saya RM1, saya jual kat orang lain RM2. Maksudnya modal dia RM1, jual kat orang lain RM2. Siapa lagi untung? Ejen ni lah. Sebab ejen ni dia tak payah nak bangun pagi, dia tak payah nak pergi pasar, dia tak payah nak kena buka kemah, dia tak payah nak buka meja kan. Dia ambil, dia letak dalam salah satu bakul ke apa, dia pergi jual terus, ambil profit dia, senang, terus buat duit
Kan? Macam Zero ni saya cakap kan. Zero ni kita ambil Zero ni kita terus jual kan. Bermandi nak buat Zero, nak buat Zero ni kan. Contoh packaging ni nak kena daftar halal, nak buat KKM, nak pergi kilang, nak tahu bahan semua, memang leceh lah. Kan kita fokus buat duit. Kan? So saya itulah antara saya punya mistik saya kan. Saya tak asingkan duit modal, duit profit tu antara kelemahan saya. Saya lepas tu bila kita nak restock kita ada duit. Macam saya kelemahan saya masa tu bila nak bayar duit kat kawan saya tu kadang short. Terpaksa pakai duit gaji, terpaksa pakai duit belanja sendiri sebab kita tak manage betul-betul. So dengan SKV ni you all tak payah nak restock lah, tak payah nak pegang stok. Memang senang gila lah kan. Dapat bulan-bulan tu bersih lah. Kan dapat bulan-bulan tu bersih. So profit dia 10 ke 40%. Bergantung pada you punya tindakan lah. Kalau you agresif, you buat live, buat FB live, sharing, posting, so insyaAllah ada lead masuk. Macam saya, memang bulan ni saya guna totally ni lah, zero cost marketing. Kebanyakan saya guna zero cost marketing lah. Saya tak ada pump DS ke apa untuk bulan ni, memang tak ada lah. So profit tu saya dapat bersih. Saya ada nak kena tolak Facebook DS. Guna macam sekarang ni buat live lah, buat zero cost marketing lah. Buat zero cost marketing kan. So kita tak perlu nak pump. Selagi mana you all tak maksimum kalau betul zero cost ni kan, you all jangan guna Facebook ADS. Buat Facebook ADS ni macam-macam kan. Kena flag lah apa. Saya pernah pengalaman buat Facebook ADS masa saya jual produk dulu kan. Memang lead banyak masuk kan. Betul. Satu, you all nak kena fikir berapa nak kena spend. Satulah kan. Yang kedua, risiko flag. Macam sekarang ni Facebook, dia punya polisi dia memang ketat kan. Salah sikit ke apa ke flag. Flag ni maksudnya akaun tu dibekukan lah. Akaun tu dibekukan, dia tak boleh nak running dah. Maksudnya kena buat akaun lain. Dia ada tempoh menunggu dia ada 6 bulan. Mana boleh kita terus buat akaun baru, terus buat running ADS kan. Dia tak boleh. Dia ada tempoh dia 6 bulan ke atas baru boleh running. Kan leceh tu kan. Saya fikir aduh leceh tu lah. Memang boleh buat duit guna Facebook ADS ni kan. Cost dia satu. Lepas tu flat tu masalah tu kan. Kalau jenis macam kawan saya ni, dia jenis dia tak kisah pun, dia buat je. Sebab dia kata dia memang standby 30 ke 40 akaun. Nak main Facebook ADS ni memang kena standby 30 ke 40 akaun. So kalau macam zero cost ni, apa benda nak spend je, tak payah spend lah kan. Guna Alio lah kan, sharing je lah. So saya rasa macam wow, senang ni buat duit kan. Alhamdulillah saya punya sales sekarang ni dah dekat 6,000. Berbanding bulan lepas saya buat 3,000. So Alhamdulillah ada peningkatan 40% lah. Alhamdulillah, syukur. Semua dengan keizinan Allah Ta'ala dan doa mak ayah saya kan. Sebab kita sekarang ni, apa yang kita buat sekarang ni adalah untuk masa depan kita. Saya fikir saya ada isteri, saya ada anak kan. Saya tak nak anak isteri saya hidup susah. So that's why kita kena bertindak kan. So beza orang berjaya dengan orang yang tidak adalah tindakan. So tindakan kita hari ini adalah tindakan kita hari ini adalah untuk masa depan kita. Macam saya pun tak adalah masuk 30-an lagi. Hampir nak masuk 30-an kan. So kita makin lama makin berusia. So macam you all kan, you all ada anak, you all ada family kan. Macam sekarang ni gaji kan, kos sara hidup makin lama makin tinggi. Contoh saya bagi, ni you all punya gaji, ni you all ni kos sara hidup. Kos sara hidup ni macam dulu kan, kita macam tahun 90-an, 80-an, 70-an, nasi lemak berapa? 50 sen. Sekarang ni nasi lemak dapat tak 50 sen? Tak ada. RM1 mungkin ada. Tempat saya ada RM1. Dia ada daun pisang, ada ikan bilis, ada kacang. Memang murah gila. Kalau tempat lain tak dapat itu. Kurang-kurang RM2, RM3, RM2.5, RM3. So kos sara hidup makin lama makin tinggi. Sedangkan kita punya gaji tahap je ni, statik, tak naik. Kos sara hidup macam ni. Naik macam ni, naik. Nampak? Sekarang ni kebanyakannya orang yang M14 pun dah downgrade jadi B14. T20 tu cerita lain lah. Kebanyakan orang yang M14 ni, diorang ni dah downgrade jadi B14. Sebabnya kebersihan ataupun kenaikan kos barang kan. Macam minyak sekarang ni, minyak masak saji saya beli dulu, minyak masak saji RM21 lah. RM21 ke RM20. Sekarang ni dah RM33. Naik mendadak. Saya tak naklah salahkan kerajaan ke KPDN KK tak siasat ke apa ke, itu belakang cerita lah kan.
So nak ceritanya realiti ni kos sara hidup makin lama makin tinggi. Kan kita fikir macam saya pun anak pun ada baru lahir kan. So kita kena buat sesuatu, tak boleh harapkan gaji. So gaji kita macam ni, kos sara hidup macam ni lah. Naik. Gaji kita statik tak boleh nak go lagi. Dia tak seiring dengan kos sara hidup. So that's why macam tu, berarti tak ada cara lain, memang kena buat bisnes. So bisnes tu mesti buat duit. Macam saya dulu, sebab saya gagal sebabnya ada masalah produk lah, masalah pembuangan harga lah, masalah saya sendiri tak manage duit tu kan, dengan mudah-mudah sekali aku sebat kan. So that's why memang saya tak boleh sukses. So alhamdulillah dengan SKB saya dah dapat sale 6,000 kan, yang mana sebelum ni saya buat bisnes macam-macam, saya tak pernah capai pun 6,000. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dengan keizinan Allah kan. 6,000 kan, alhamdulillah, syukur. So maksudnya kos sara hidup makin lama makin tinggi kan. Kita tak boleh nak salahkan kerajaan. So macam nasi lemak saya cakap, nasi lemak tahun 50-an, tahun 60-an 50 sen. Sekarang ni kau dapat tak nasi lemak 50 sen dapat? Kau dapat seketul je nasi. Kan? Nak salahkan siapa? Salahkan diri sendiri ke salahkan kerajaan? Kau tak boleh salahkan kerajaan. Kan? Orang cakap, kerajaan lah. Zaman BN lah, barang naik ke apa kan. Saya tak nak sentuh pasal politik kan. So, itu adalah ekosistem dunia. Ekosistem dunia. Memang tak boleh buat apa. Ekosistem dunia. So, sekarang ni apa yang you all kena buat? You all kena betulkan ekosistem diri you all. Kan? Duit gaji cukup-cukup makan ke kan? Nak beli mainan anak pun tak mampu. Kan? Barang dapur pun kadang kena top up lain, top up sini kan. So kita kena buat sesuatu kan. Kita kena buat sesuatu. Sebab sekarang ni lagi ramai orang kena buang kerja kan. Orang banyak kena buang kerja sekarang ni kan. Ada yang kena bunuh diri kan. Saya tak adalah kita nak sampai bunuh diri, nauzubillah. Ya Allah, janganlah sampai kita bunuh diri kan. Sampai tak ada pendapatan. Saya faham itulah orang tak ada duit kan. Betul, tak ada duit boleh rasa mati tu. Memang orang cakap duit ni bukan segala-galanya. Betul, duit ni bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Tak ada duit ni boleh rasa nak mati tu. Memanglah orang cakap duit ni tak boleh mati, tapi boleh rasa boleh mati tu kalau tak ada duit ni. Macam tu istilah dia. Maksudnya yelah, nak survive hidup ni semua guna duit. Nak isi minyak, kereta, nak beli nak beli keperluan dapur kan, nak beli apa lagi, pampers anak, susu anak semua kan, sewa rumah, bil air, bil api semua kan. Macam saya ada orang cakap, kau buat live ni tak ada orang mengata ke apa kan. Saya tak kisah kan. Ada orang tengok ke tak ada orang tengok, saya tak kisah. Yang penting saya sharing je. Saya tahu apa yang saya nak. Saya tahu apa benda saya nak capai. So kalau kita nak berjaya sekarang, kita kena buat sekarang lah tindakan. Kan macam orang nak durian. Orang nak dapat hasilnya durian, dia mesti tanam tu 5 tahun lepas, barulah dia dapat hasil hari ni. Faham? Tu that's why macam kerjaan-kerjaan kita kena buat sekarang. So insya-Allah kerjaan akan menunggu kita. Kan? Macam saya tak kisah orang nak cakap, Allah, kau buat bisnes itu lah ini, saya tak kisah pun. Kan? Yang penting kita nak tanya dia, engkau ke bayar bil aku? Engkau ke bayar hutang aku? Engkau ke bayar bayar kereta aku? Tak ada, rumah aku tak ada bayar kan? Aku sendiri bayar, baik. Aku yang bayar. Kan? Nak tak nak kena survive, baik. Kan? Tapi saya syukurlah, walaupun saya bisnes, saya ada kerja tetap, tapi saya tak boleh nak sia-sia. Sebab kita memang nak ada pendapatan, nak tambah lagi pendapatan, kita nak ada masa kan. Kita memang ada impian kita nak capai, nak beli rumah kan, nak ada kehidupan lebih baik, nak ada kewangan lebih baik. So itu that's why bila mana diorang join saya ni, saya akan tanya dia, apa yang you nak? Kenapa you nak buat bisnes? Kegagalan ramai orang, dia tak tahu sebab apa dia buat bisnes. Itu menyebabkan dia start ataupun dia buat ala kadar. Sebab apa? Dia tidur lah. Sebab apa? Sebab tak ada benda nak kejar. Bila dia ada impian kan, dia ada big why, dia ada benda yang push factor dia, yang push dia kan, dia akan buat. Dia tak akan senang duduk. Itu beza dia, orang yang berimpian dengan orang tak berimpian. Macam saya, alhamdulillah saya ada impian saya sendiri, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan impian saya ni Allah makbulkan doa saya kan. Sebab tak lain tak bukan, kita nak ada kewangan lebih baik, kita nak ada kehidupan yang lebih baik lah kan. Mana sekarang ni yelah macam-macam lah, kos sara hidup makin lama makin tinggi. Macam saya buat macam tu kan. So tak ada apa yang Allah tidak akan mengubah nasib seorang, melainkan dia kena ubah diri dia sendiri. So that's why saya nak bantu lebih ramai orang
kan, untuk jana pendapatan dengan SKB, kan. You all tak payah pegang stok, tak payah pergi push, tak payah, kalau COD macam saya memang ada pegang sikit stok sebab saya nak, ada jiran saya, kawan-kawan saya nak, saya COD je lah. Macam nak push ke apa tak ada, memang HQ yang totally HQ yang push kan. Thank you kepada Wan Izati kerana menonton. Okay, thank you. Alright, thank you di Facebook kerana menonton. Okay, so you all ada soalan nak tanya tak? Ini dah. Ada orang tanya saya buat live malam-malam ni tak ngantuk. Saya sebenarnya saya ngantuk lah, tapi saya lawan juga lah fight kan. Kita nak berjaya ni tak boleh selesa. Keselesaan adalah membunuh. So kita kena letak dalam diri kita dalam keadaan yang tidak selesa, ataupun tak selesa lah, bukan comfort zone. Comfort zone ni zone yang selesa kan, dia tak ada buat apa-apa. So saya buat, insyaAllah kita buat hari ni adalah untuk diri kita kan, untuk anak kita, isteri kita, dan untuk orang tersayang, insyaAllah kan. Kita mesti ada impian. Alright, so siapa yang nak ada ataupun nak dapatkan zero ataupun defend ni, ataupun nak jadi sebagai agent ataupun membership, nak buat duit bersama SKB, boleh terus direct WhatsApp saya lah. Kalau di Facebook boleh terus direct WhatsApp saya, dan di IG boleh terus direct DM saya lah. So itu yang saya belajar lah. Itu yang saya belajar. Maksudnya nak ada kehidupan ni, kehidupan ni dia memang, dia bukan kejam lah, tapi kehidupan ni dia bersoalkan macam mana kita yang uruskan kan. Ada orang cakap tak ada aku ni miskin, tak ada aku banyak hutang, tak ada. Itu tak, yang hutang apa itu cerita lain lah kan. Maksudnya orang tahu orang banyak hutang ni dia tidak akan bau syurga. You all dia tak hutang. Macam saya ada hutang. So kita tak nak mati dalam keadaan kita ni banyak hutang kan. Kita tinggalkan anak bini kita hutang, anak bini kita terpaksa nak kena jar dengan bank lah, apalah semua. Kita tak nak. Saya tak nak itu. Saya tak nak kehidupan saya berakhir macam tu kan. Saya tak nak isteri dengan anak saya menanggung itu kan. So that's why kita kena buat sesuatu, kena nekat kan. So itu yang benda yang bermain kat fikiran sebelum aku mati ni, macam mana kehidupan anak isteri aku, macam mana aku nak continue zakat, aku nak continue sedekah. So hidup kita ni memang bermanfaat kan. Hidup ni memang kita kena kerja keras. Kalau tak kerja keras kan, kita akan ditawan. Ataupun apa orang panggil, itulah kan. Nak dapat benda you tak pernah dapat, you kena buat benda yang you tak pernah buat. So benda tu yang saya buat lah. Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah. Walaupun dalam SKB ni saya belum capai banyak lagi, tapi Alhamdulillah syukur sangat. Alhamdulillah Allah rezekikan saya bersama SKB. So actually dalam SKB ni dia ada 3 rezeki saya dapat lah. Alhamdulillah. Yang pertama, rezeki kesihatan. Rezeki kesihatan, yang mana SKB ni produk kesihatan, daripada Paytech sampai memang rezeki kita, memang badan kita sihat. So kalau kita duit banyak pun, kalau kesihatan kita tak bagus, tak guna babe. Tak ada nilai punya duit tu. Nilai kesihatan ke nilai duit, mana yang penting? Nilai kesihatan. Kalau nilai kesihatan kan, duit tak banyak pun tak apa, boleh survive lagi lah kan, boleh bekerja. Tapi bila kau duit banyak, kesihatan kau teruk, macam mana lah, darah tinggi lah, apa, susah kan. So itu rezeki lah. Rezeki dengan SKB, Alhamdulillah kesihatan makin improve kan. Kita badan kita dah kurus, kita tahu apa simptom-simptom macam mana, kita tahu simptom-simptom diabetes, apa penyumbang kepada kematian COVID ni macam mana. So banyaklah info saya dapat, Alhamdulillah. Yang kedua, rezeki duit lah. Alhamdulillah rezeki, daripada sama kita jaga kesihatan, kita dapat agak rezeki untuk dapat juga jana pendapatan. Alhamdulillah, syukur kan. Okay, yang ketiga, saya dapat rezeki dengan circle yang baik lah. Alhamdulillah rezeki kan. Kalau kita nak ada rezeki, kalau kita nak berjaya, kita kena duduk dikelilingi oleh circle yang positif. Kan, abaikan mula-mula, biar waktu kata kau ni tak boleh berjaya, yang kata yang kau ni suka tukar-tukar bisnes, kau ni tak akan berjaya, kau boleh buktikan dengan result. Tunjuk result. Kita jangan lawan orang. Kita jadikan orang punya kata-kata tu sebagai big why ataupun drive kita, dan kita bagi tu orang, kita tunjuk result je. Ni result aku. Kau nak cakap apa? Kan? Dia kata kau ni apalah, buat itu tak jadi, buat ini tak jadi kan. Pada saya senang je. Kan? Kita tadi nak lawan dia, tunjuk result. Kau ada macam ni? Tak ada kan? Senyap. Kan? Sebab orang yang mengata kita tu bukan dia bayar
Bukan dia bayar hutang kita, bukan dia bayar duit kita, bukan bayar duit rumah. Tak ada siapa baik. Kita susah tak ada siapa nak tolong. Kan? Ada orang nak urus RM10, RM20, tak ada. Kau lah kena survive. So that's why ramai orang bunuh diri. Kan? Stres sangat. Tapi na'udzubillah lah, tak nak lah bunuh diri. Ya Allah, itu ending yang paling teruk lah tu kan. Kau bunuh diri tu, ya Allah, takutlah jumpa Allah kan. Allah dah bagi macam-macam nikmat, kau boleh bunuh diri kan. So tak proper lah nak bunuh diri tu sebagai penyelesaian. Jangan putus asa lah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, insya-Allah. Alright, so ada soalan nak tanya? Dah sejam. Okey, so saya jump pada bulan 3, 4, 5, 6 lah. So bulan 6 ni memang meningkat, alhamdulillah. Saya dekat 6,000. So memang banyak dalam SKB ni, memang banyak dah sukses. Yang dah buat 100,000, ada seorang tu pencing kerajaan top 1 dah buat 100k. Dah buat 100k. Yang satu lagi tu Mama Ina Aziz, Mama Ina kan, dia pun dah buat 112k. Kan, maksudnya memang dalam SKB ni memang ramai gila yang dah sukses. Kita kalau kita nak berjaya, kita belajar pada mereka yang dah berjaya. Kita tanya diorang apa benda betul diorang buat. So kita tiru je lah. Kan dia kata buat live, buat IG live kan. So itu ikut pada kita punya diri sendiri, apa yang kita nak. Kan? Right. Sakit kepala tekak kan. Faham tak? Berarti aku sehari hidup orang cakap merungut kan. So apa yang kita pilih, itulah takdir kita. Kita jangan salahkan takdir. Cakap aku miskin ni sebab takdir lah. Aku hidup macam ni sebab takdir kan. Takdir tu apa yang kita pilih. So kalau kita pilih untuk hidup yang macam tu, kalau kita pilih hidup yang biasa-biasa, kita boleh buat tindakan yang sama. Faham? Kalau maksudnya kalau kita nak hidup biasa, balik kerja, makan gaji kan, duduk rumah, tak ada buat apa kan, selesa, kita boleh buat tindakan yang sama kalau kita tak nak ubah apa-apa. So kalau kita nak ubah hidup kita, kita kena buat tindakan yang luar biasa. Macam saya tak cakap dah saya ni sukses. So kita belajar daripada momen-momen orang yang belajar, orang yang berjaya. So itu yang diorang beritahu kan. Dan tak nak, memang kita kena bertindak, kita kena paksa diri. Kita berjaya ni kena push diri. Nak berjaya ni memang kena push. Kalau tak ada orang push kita selesa lah macam tu. Macam saya circle saya memang lagi update sale, buat kan. Kalau tak berjaya, buat lagi, jangan putus asa, buat sampai ada result, buat sampai jadi. So itu yang drive saya lah kan. Maksudnya aku ni tak boleh putus asa kan. Aku ada untuk isteri aku, untuk anak aku nak buat yang terbaik kan, untuk mak ayah aku, untuk orang yang tersayang. Kita nak ada kewangan lebih baik, kita nak ada kehidupan yang lebih baik kan. So that's why saya buat punya SKB. Dan so siapa yang nak ni boleh terus direct WhatsApp saya lah untuk saya bantu. Dan di IG pun boleh terus DM saya. So hanya RM55, 40 sen saja. You akan dapat ni. Kalau di Sabah Sarawak lebih kurang dalam dalam RM65 lah. Dalam RM65, 40 sen. You dapat ni, you terus buat duit. Flyers ke apa diorang akan bagi. Kan? Macam saya buat dulu. Saya buat bisnes SKB ni, saya rasa dulu. Dia punya produk nak berjaya dalam SKB ni, you all kena beli produk dia, rasa dulu, lepas tu baru sharing. Macam saya Zero saya dah rasa, Defense saya dah rasa, Pytech saya dah rasa, lepas tu apa lagi, Kopi Afia saya dah rasa, Nutrell saya dah rasa. Memang banyak gila impact. Memang terbaik lah. 5 star saya bagi. Kan, saya sendiri dah rasa dan saya sharing. So you kena love produk love. You kena sayang produk you cuba, baru you share pada orang lain. Itu the best part lah kan, yang saya belajar daripada mereka yang berjaya. Memang kita kena guna dulu, and then baru kita share dulu lah. Kita share pada kita punya pelanggan. Macam saya cakap, actually saya memang tak ada masalah sembelit. So bila ada pelanggan yang datang masalah sembelit, saya cakap, Kak, saya memang tak ada masalah sembelit, tapi memang saya dah guna Nutrell, saya minum malam dengan air sejuk, esok pagi tu confirm buang, Kak. Dia carilah sebab kita sendiri dah guna. So esok pagi tu dia kata dia buang,
Lepas tu dia kata dia tak rasa lapar. Dia rasa kenyang. Dia kata minum Nutren. Memang saya cakap saya minum Nutren ni, dia macam sendawa pula lepas tu kan. Macam bagi kita rasa kenyang pula kan. So macam kopi pun sama. Saya minum pun, lepas minum kopi tu memang rasa kenyang juga lah kan. So itulah produk-produk SKB yang saya dah guna. Alhamdulillah. So dengan kita nak bantu, nak solve masalah. So bisnes apa semua bagus. Semua bisnes bagus selagi mana bisnes tu dia bagi manfaat dan dia membantu untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Macam kami, macam kita apa, contoh macam defense. So defense ni dia solve masalah apa? Dia solve masalah mereka yang cepat lemah, cepat sakit, cepat demam, cepat batuk, ataupun senang kena penyakit, ataupun persiapan diorang nak kena vaksin, diorang ni takut kena side effect. Nampak? Maksudnya produk SKB ni bantu daripada sudut mereka yang takut ada side effect selepas cucuk vaksin, ataupun mereka ni badan diorang ni cepat jatuh sakit, cepat lemah kan, lepas tu cepat penat. So defense ni membantu daripada sudut solve diorang punya masalah itu. Alright. So saya rasa itu daripada saya. Dah sejam dah. Sejam dah saya cakap kan, non-stop. So mesej saya ni tidak lain tidak bukan saya nak bantu lebih ramai orang untuk jana pendapatan kan, nak ada kehidupan lebih baik, nak ada kewangan lebih baik kan. InsyaAllah kita grow together, kita grow sama-sama insyaAllah. Sebaik-baik manusia, saya berpegang daripada hadis Nabi kan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada manusia lain insyaAllah kan. InsyaAllah dalam masa sama mereka yang susah semua tu kan, hidup kesepitan ke apa, you all buat betul-betul, nekat betul-betul kan, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, melainkan dia kena ubah nasib dirinya sendiri. Maksudnya kita tak boleh nak salahkan takdir. So apa yang you pilih, itulah takdir you. So kalau you pilih, aku tak nak buat apa lah, aku nak senang je, aku nak tidur semua kan, makan tidur, itulah takdir kan. So kalau kita pilih, aku nak berjaya, aku kena buat sesuatu kan, supaya aku tidak ada masalah kewangan aku makin bagus, kewangan aku makin improve kan, kehidupan aku makin improve. So itu yang paling penting lah insyaAllah. Alright. So saya rasa itu daripada saya. So siapa nak jadi new apprentice atau nak dapatkan defense ataupun zero, boleh terus direct WhatsApp saya. Ataupun nak jadi membership ataupun nak buat duit bersama SKB, boleh terus direct WhatsApp saya. Di Facebook boleh terus direct WhatsApp saya, dan di IG boleh terus DM saya. Alright, so itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.